Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita tengok 2.2 organ utama pertukaran gas. Okey. Tumbuhan memsintesis makanan sendiri ini ada proseslah fotosintesis. Fotosintesis yang efisien tumbuhan mesti tukarkan gas dan menyerap cahaya matahari. Okey, liang stoma. Tempat berlakunya liang stoma ni tempat berlakunya pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida antara tumbuhan dan persekitaran lah. Persekitaran ada banyak gas okey. Stoma, stoma dia kata liang stoma yang dapat di surface di bawah permukaan daun lah. Setiap liang stoma diapit oleh sepasang ke sekapel sel pengawal yang mengatur pembukaan dan penutupan stoma dan pertukaran bentuk. Pertukaran bentuk ni maksudnya buka ataupun tutup. Okey. Sel pengawal ada kloroplas untuk fotosintesis. Inilah sel pengawal dia. Okey. Okey, mekanisme pembukaan dan penutupan stoma. Ia depend lah kepada sel pengawal sama ada disegah ataupun flasid. Okey, keadaan sel pengawal dipengaruhi. Okey, kita ingat sel pengawal dipengaruhi oleh pengambilan elemen kalium lah oleh sel pengawal atau kepekatan sukrosa dalam subsel pengawal. Okey, pengaliran ion kalium. Kita tengok ion kalium dulu. Pengumpulan ataupun penyingkiran ion kalium di dalam sel pengawal akan mengubah keupayaan larutan. Okey, tengok. Ia menyebabkan peningkatan atau penurunan keupayaan air dalam sel pengawal. Okey. Air akan meresap keluar dalam sel pengawal secara osmosis. Osmosis adalah pertukaran yang menyebabkan air lah dari pekatan tinggi kepada kepekatan rendah. Okey, keadaan ini menentukan sama ada sel-sel pengawal menjadi segah ataupun flasid. Segah atau flasid. Itu jelah. Sukrosa. Siang waktu siang dengan ataupun waktu kehadiran cahaya matahari lah. Fotosintesis berlaku dan gula yang larut. Okey. Gula sukrosa dihasilkan malam ataupun waktu yang tak ada cahaya matahari, gula yang ada dalam sel pengawal ditukarkan kepada kanji. Okey. Ini gambar dia. Pengambilan ion kalium oleh sel pengawal. Okey. Ion kalium masuk ke dalam sel pengawal. Tengok ni, ion kalium dia masuk dalam sel pengawal. Tengok dulu kira satu-satu. Keupayaan natrium di dalam sel pengawal meningkat. Keupayaan air di dalam sel pengawal menurun. Tengok, disusunanlah molekul air dari sel epidermis meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Kita ingat osmosis pertukaran ataupun pemindahan daripada kawasan kepekatan tinggi kepada kawasan berkepekatan rendah. Sel pengawal menjadi segah dan melengkung keluar dan stoma akan terbuka. Okey. Kepekatan sukrosa dalam sel pengawal. Ada cahaya matahari, fotosintesis berlaku. Kepekatan sukrosa dalam sel pengawal menjadi tinggi. Keupayaan air di dalam sel pengawal menurun. Molekul air dari sel epidermis meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Sel pengawal menjadi segah dan melengkung keluar dan akhirnya stoma terbuka. Okey, ni melalui Allah tertarik. Sorry. Okey. Okey, dia hilang pula. Okey, ni melalui kepekatan sukrosa. Yang ni dia melalui pengambilan ataupun pembuangan air kalium lah, ion kalium. Okey, kita tengok pula penutupan. Penutupan stoma. Okey, bila ion kalium keluar, tengok dia dah keluar. Okey, keupayaan larutan di dalam sel pengawal dia menurun. Keupayaan air di dalam sel pengawal meningkat. Okey. Molekul air meresap keluar dari sel pengawal. Tengok ni, air H2O meresap keluar secara osmosis. Sel pengawal menjadi flasid dan akhirnya stoma akan tertutup. Okey. Samalah juga dengan kepekatan sukrosa. Bila tak ada cahaya matahari, fotosintesis tak akan berlaku. Kepekatan sukrosa dalam sel pengawal menjadi rendah. Keupayaan air di dalam sel pengawal meningkat. Molekul air meresap keluar dari sel pengawal secara dari sel epidermis secara osmosis. Sel pengawal menjadi flasid dan stoma akhirnya tertutup. Okey. Kita tengok yang terakhir. Okey. Kesan kekurangan air dalam tumbuhan terhadap pembukaan dan pembukaan stoma. Air dari tumbuhan hilang dalam bentuk wap air. Okey, wap ni gas lah. Wap ni adalah gas. Persekitaran melalui liang stoma. Apabila bukaan stoma besar, kadar kehilangan air tumbuhan adalah tinggi. Biasalah kalau lubang besar, banyak benda akan keluar. Kalau stoma terkecil, dia kuranglah air tu nak keluar. Okey. Pembukaan dan penutupan stoma bergantung kepada tekanan segah sel-sel pengawal. Jom kita tengok. Bila tumbuhan segah,
tumbuhan yang segar, yang fresh. Okey. Okey, bila tumbuhan mendapat air yang cukup, sel pengawal menjadi segar. Okey. Sel pengawal ada dinding di dalam sel yang tebal dan kurang elastik berbanding di luar sel. Okey. Sifat dinding luar sel yang nipis dan lebih elastik menyebabkan sel pengawal melengkung keluar dan stoma akhirnya terbuka. Okey, bila tumbuhan layu dia macam nak mati dah, nak mampus dah. Okey, bahasa orang macam itulah. Apabila tumbuhan kekurangan air, kita tak bagi tumbuhan tu air, sel pengawal menjadi flasid. Sifat dinding sel luar yang nipis dan lebih elastik menyebabkan sel pengawal hilang kesegahan dan akhirnya stoma tertutup. Inilah akhirnya. Okey, itu saja untuk hari ini. Next kita akan belajar 2.3 organ utama transpirasi. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.